Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. La ilaha illallah amanu minat ta'ni Muhammadur Rasulullah fi ta'ni ta'uni hayyun samadun baki walahu kanafun waqi subhanal malikil khallaq. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sekian lama berkurung, hari ni keluar juga untuk beli barang sebagai ketua keluarga. Didoakan semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, dan kita berdoa, terus berdoa agar virus COVID-19 ni akan terus lupus, hilang di dunia ni. Semoga kita boleh terus hidup beribadah kepada Allah Ta'ala sempena bulan Ramadan yang nak dekat ni. Lama dah saya tak buat live. Sebelum ni buat live masak-masak, okay? Tapi sekarang ni ada juga masak, cuma tak buat live je. Sebab ada orang sakit hati, ada orang komplain, alah itu je lah kerja dia, nak apa, mengobserve diri, mempropose diri. Aduh, aku tak faham. Aku buat live pun salah. Dekat mata dia semua pun tak betul kat aku. Tak apalah, lantak dia lah kan. Kita kat dunia ni hidup nak happy-happy kan. Dalam masa kita boring-boring kan, kena gurung, tak salah tu rasa nak buat live. Masing-masing ada pendirian masing-masing, ada hak masing-masing. Okay, dalam buang masa ni, sambil-sambil aku drive ni, sedikit aku nak share lah satu ayat. Aku baca surah Al-Baqarah ayat 173. Ayat dia tak silap, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Tak silap aku tu ayat dia, surah Al-Baqarah ayat 173. Ayat ni dia cerita tentang mengenai makanan yang haram. Tapi ayat ni mengupas makanan yang haram yang dibolehkan makan atas sebab-sebab tertentu. Dalam hadis Nabi, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, tak silap akulah, hadis nombor 3478, tak silap lah Kalau aku silap minta maaf banyak-banyak. Yang ni aku ingat je, aku ingat. Nabi kata, dalam hadis tu lah cerita dia, kalau nampak orang miskin, dia ambil buah kurma yang ada dekat pokok, lepas tu dia makan untuk diri dia, untuk kenyangkan diri dia. Yang haram tu sebenarnya haram tau, sebab kurma tu orang punya, boleh dihalalkan lah, maknanya dihalalkan, tak ada masalah sebab dia miskin. Okay, dia terdesak nak makan. Okay, kalau makanan kurma yang dah dijemur, dah kering, lepas tu ada harga nisab dia, kurma tu ada harga nisab dia, maka kita haram memakan tanpa izin. Itu cerita dia lah. Okay, hadis tu menceritakan, aku cuma ingat-ingat, lupa je. Okay, kalau kau nak tahu, kau kupaskan lagi lah. Cuma aku tertarik mengikut sketsa ataupun keadaan suasana zaman masa kini. Ada yang pernah tanya aku, macam mana kalau kita ambil buah daripada pokok orang lain, tapi orang tu tak ada kat situ, cuma buah dia dah rendang dah sampai jatuh rumah aku, dah macam mana? Nak makan boleh tak?
Okey, nak makan, yang pertama lah, kalau jiran tak kenal, minta izin lah, kan? Tak ada masalah kot. Tapi kalau kau ambil sampai kau baju, ambil buah tu letak dalam baju banyak-banyak. Dalam kereta boleh buat macam ni tengah drive ni. Okey, dah lah ni baju tu kau ampungan baju tu, kau tadah baju tu, kau letak buah semua, lepas tu kau masuk dalam rumah makan. Itu haram. Okey, tu tak boleh. Kalau kau makan, kau nak ambil sebab kau teringin sangat, kau tak pernah nampak buah ni. Lepas tu kalau kau tak makan ni, boleh menyebabkan darurat yang sangat teruk. Kau boleh dapat sakit kronik ke, boleh dapat mati ke, dihalalkan. Okey, ni aku faham lah. Kalau ada yang alim ulama, guru-guru takmir yang lebih hebat, boleh cantas dengan hujah orang. Aku terima. Sebab ini yang aku baca. Okey, aku baca dalam Quran, tafsir surah Al-Baqarah ayat 173, seperti mana ayat yang aku baca tadi. Itu yang aku tahu, yang aku faham. Kalau tak salah akulah. Okey, sebab aku ni bukan guru, bukan alim ulama, bukannya penceramah yang boleh menerangkan, boleh menghuraikan ayat Quran. Cuma aku boleh berkongsi, mungkin tu kot ayatnya, cerita dia lah. Okey, so sekarang dah sampai kedai. Saat boring aku pun dah habis. Terima kasih kerana sudi view aku punya live. Terima kasih. Pada yang tak suka tu, korang tak payah tengok pun tak apa. Kalau boleh kau unfriend dia aku. Jadi kau takkan dapat tahu apa yang aku buat. Okey, sekian. Itu saja perkongsian aku pada hari ini. Ingat, hari-hari baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Nak aku bacakan tak? Tak payahlah. Korang tahu kan ayat surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 kan. Kita punya protection paling power sekali. The power protection. Okey, protection. Okey, jumpa lagi. Surah Al-Kahfi kalau boleh hafal. Hafal sekarang, daripada sekarang dah boleh mula hafal. Daripada duduk rumah boring-boring tuan, hafal Al-Quran insya-Allah. Okey, hafal 1. Kalau korang baca Quran berserta dengan tafsir, lagi bagus. Sebab apa? Macam ni lah aku dapat hari ni. Aku baca semalam, siap tafsir, siap dengan hadis uraian dia. Sebab kat rumah aku ada Quran Amazing. Quran Amazing tu, dia ada ayat Quran, lepas tu ada erti dia, lepas tu ada sebab nuzul dia, ada Riyadus Solihin, ada hadis Nabawi, ada hadis Qudusi. Dekat situ aku boleh tahu ayat ni cerita ni macam mana, dan kenapa, sebabnya apa, nasih ke mansuh tak ayat tu. Okey, nak tahu ayat nasih, ayat mansuh, belajar lagi. Okey, kalau Al-Quran ni kita baca dapat pahala. Kita baca dengan maknanya sekali, dapat pahala. Kita hafal, dapat pahala. Kan? Buat pahala kat rumah free of charge, babe. Kalau korang kerja, kan, masa hari korang kerja, dah sibuk dengan masa hari kerja dah sibuk dengan buat kerja, kan, sampai terlepas nak baca Quran. Okey, jadi kalau kat rumah tu, pergi kat bilik, buka Quran, baca. Tak dapat satu juzuk, satu hari, satu muka pun tak apa, tak ada masalah. Kalau korang malas sangat lah, kan, kalau satu waktu, satu muka surat pun boleh. Ataupun nak dapat khatam, sebulan khatam, satu waktu 4 muka surat, InsyaAllah sebulan boleh khatam. Tak percaya, cuba buat. Okey, surah Al-Kahfi ni aku ingat pesan lagi sekali. Baca surah Al-Kahfi every day, setiap hari, setiap waktu, setiap masa. Duduk free-free baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul Azim. Ya, Syekh Bakar Ali di antara ustaz yang aku kagumi, mempunyai sifat rendah diri. Betul kata dia, main game satu hari boleh, baca Quran satu muka surat susah. Aku tak cakap aku baik tau. Tak, aku berpesan seperti mana surah Al-Ikhlas, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Okey, tak ada masalah. Kau benci aku, tak suka aku dengan cara aku, kau rasa alah acah-acah baik-baik budak ni, acah-acah good-good pula, lantak korang lah. Aku cuma kongsi, aku bagi apa yang aku tahu je. Kalau lepas ni, kalau korang nak, kalau korang sudi, aku boleh buat setiap hari, satu hari live aku baca Quran, tafsir dia, Riyadus Solihin dia, hadis Nabawi, hadis Qudusi, penerangan dia. Lepas tu aku huraikan sikit kenapa ayat itu diturunkan, apa cerita mengenai setiap ayat tu, kalau sudi. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.